Baik saudara, antara fokus dari Sabah petang ini, Jawatankuasa Pemantauan Khas teliti projek pembangunan lewat bermula tahun depan. Perkembangan lanjut bersama Suaran Syah. Silakan Suaran. Ya, Zahira. Bagi tujuan itu, Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shahilmi Yahya dilantik sebagai pengurusi bersama Jawatankuasa Pemantauan Khas Projek Lewat di Sabah. Jawatankuasa berkenaan turut dipengerusikan Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jawatankuasa khas berkenaan ditubuhkan untuk menangani kelewatan pelaksanaan projek-projek pembangunan di Sabah melalui pemantauan yang lebih sistematik dan berkala. Pemantauan tentang projek-projek lewat ini kita sudah kenal pasti punca-puncanya. Jadi itulah Jawatankuasa Pemantau itu ditubuhkan untuk memantau lebih rapi, lebih dekat dan secara berkala agar apa juga yang terlepas pandang selama ini akan dapat kita tangani dengan lebih efektif lagi. Datuk Shahilmi berkata penubuhan jawatankuasa itu jelas mencerminkan komitmen kerajaan untuk memastikan setiap projek dirancang, dilaksana mengikut jadual dan memberi impak positif kepada rakyat Sabah. Sebelum ini, Datuk Iwan memberitahu kira-kira 400 projek bermasalah di negeri ini akan dipantau jawatankuasa berkenaan bermula Januari depan. Kursus jangka pendek Training on Demand menjadi platform untuk meningkatkan kemahiran diri melalui bidang yang ditawarkan sekaligus membantu menambah pendapatan keluarga. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, peserta yang mendapat latihan dan bimbingan Pusat Kemahiran Giat Mara itu mampu menghasilkan pelbagai produk jahitan seperti tudung, jubah dan langsir. Kursus yang disertai ini memberi peluang kepada peserta untuk mempelbagai hasil produk jahitan yang menarik dan kreatif. Kita harapkan dengan kemahiran yang mereka belajar ini boleh diterjemahkan ilmu itu untuk mencari pendapatan tambahan. Kerana kita mahukan kita punya masyarakat ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan boleh mendatangkan satu punca sumber pendapatan. Datuk Andi Muhammad Suryadi yang juga Ahli Parlimen Kelabakan ditemui pemberita selepas menyampaikan sijil kursus jangka pendek Training on Demand anjuran Giat Mara dengan kerjasama Pejabat Parlimen Kelabakan. Bagi peserta kursus setelah menyertai kursus itu, mereka dapat mempelajari teknik mengukur, memotong kain dan menjahit dengan cara yang betul. Rancangan lepas ni kalau boleh kasih up lagi lah kemahiran tu. Mungkin masuk kursus lagi. Kan dorang sekarang ni buka kemahiran, mengadakan kursus selama 6 bulan. Kalau boleh masuklah lagi. Mengikuti kursus ni ada tekniknya kan, ada ukuran berapa, macam langsir, lubangnya berapa cm, jahitannya berapa lipatan begitu. Jadi kami berkumpul di sini menjahit begitu langsir. Sementara itu, pengurus Giat Mara Kelabakan Baharudin Jakaria berkata, kursus jahitan selama 6 bulan akan dibuka mulai 2 Januari tahun depan. Kita akan mengambil pelatih seramai 20 orang dengan tempoh 6 bulan. Dia mendapat sijil profesional Giat Mara dengan sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan peserta itu yang 16 tahun ke atas dan mendapat kemudahan seperti allowance bulanan. Selain itu, Giat Mara Kelabakan juga bercadang untuk menambah kursus kemahiran seperti kursus bakeri dan kursus membaiki motosikal. Sejumlah 2.4 juta pelancong melawat Sabah setakat suku ketiga tahun ini. Jumlah itu meningkat 28.3% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan sektor pelancongan negeri merupakan antara nadi ekonomi Sabah. Ikuti imbasan pelancongan 2024 yang disediakan Mulih Gobong.
Beberapa faktor mendorong peningkatan jumlah pelancong ke Sabah. Ia termasuk pemilihan keyakinan, pertumbuhan jaringan penerbangan serta penambahan penerbangan antarabangsa. The majority one, if from international, are from China, and then Brunei and Korea. But next year, jangan lupa, we are expanding again our frequency of incoming of connectivity from Indonesia, and then also we are opening up Ho Chi Minh. All these are new destinations for us, you see. Penganjuran pertandingan Miss World Malaysia 2024 di Ibu Negeri awal bulan ini turut meningkatkan imej Sabah sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. As a tourism minister, one of my aim is to encourage more tourists come, but not only just to visiting, but also to learn something, to connect with the people of Sabah and each other. So when they go home, they can have a lot of memory about what they spend time in Sabah. Klambatan Antarabangsa Gunung Kinabalu 2024 turut memberi impak tersendiri kepada sektor pelancongan selepas 7 tahun berehat. Bagi saya, sambutan pada Klambatan selepas 7 tahun absen sangatlah memperangsangkan, dan ini juga salah satu usaha untuk kita mempromosikan Triple Crown. Ya, Triple Crown bekas kawasan ini juga Triple Crown untuk kita lagi push adventure tourism yang ada di World Heritage Site ini. Turut menyumbang pelancongan berasaskan komuniti yang mempromosi eko-pelancongan luar bandar seperti cabaran Kembara Kiulu KAC. We expect more international participants because the whole idea of holding this Kiulu Adventure Challenge ini is untuk promote Sabah sebagai hub adventure tourism. Ya, dan walaupun diadakan di Kiulu, tapi kita tahu juga di lain-lain tempat seperti Kedamaian, Tambunan, Ranau pun semua sesuai untuk adventure tourism ini. Selaras salah 7 Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, penganjuran pelbagai aktiviti di seluruh negeri juga merancangkan pelancongan negeri. Antaranya Pesta Keamatan, Craft Exotica, Regata Lepa, Pesta Gong, Festival Tahun Baru Cina dan Pesta Kobis yang turut menarik kehadiran pelancong dari luar negeri. Sektor pelancongan mampu menjana pelbagai rantaian ekonomi sekaligus memberi impak positif bukan saja kepada ekonomi negeri, malah kepada penduduk luar bandar untuk mempelbagaikan sumber pendapatan. Muli Gabong, RTM. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS komited terus memperkasa institusi keagamaan seperti masjid, surau, sekolah dan pejabat cawangannya di setiap daerah di negeri ini. Pengarah JAHINS Datuk Jumain Abdul Ghani berkata ke arah itu, pelbagai perancangan disusun tahun depan termasuk pembangunan, operasi dan program berkaitan. Perancangan tersebut turut meliputi peningkatan kecekapan tadbir urus serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Institusi ini berada dalam barisan hadapan berurusan dengan publik, masyarakat di luar sana, dan kita ingin memperlihatkan bahwasanya program-program dan prasarana premis JAHINS ini dalam keadaan yang terbaik pada pandangan masyarakat. Agenda dakwah dan aktiviti kemasyarakatan juga akan diteruskan pada tahun depan dengan pelbagai pengisian. Datuk Jumain ditemui RTM sempena kejohanan bola sepak Piala Pengarah JAHINS di Padang Sukmalikas. Karnival Ria Kinabalu yang berlangsung esok di Perkarangan Menara Kinabalu dijangka menjadi acara kemuncak sambutan Tahun Baharu dengan pelbagai program menarik untuk masyarakat. Karnival diadakan bertujuan mengeratkan perpaduan, mempromosi budaya dan warisan tempatan serta meningkatkan ekonomi komuniti. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah, Datuk Awang Kadin Tang berkata, Karnival Ria Kinabalu juga menjadi platform penting untuk menggalakkan penglibatan komuniti belia, menjalin hubungan masyarakat serta menyokong inisiatif pembangunan ekonomi tempatan. Saya mohon kepada semua rakyat di Kota Kinabalu untuk datang beramai-ramai untuk hadir
dalam Carnival Ria Kinabalu pada 31 Disember 10 pagi hingga pukul 6 petang. Banyak lagi acara-acara yang kami sediakan dan ada juga cabutan bertua. Bercakap kepada RTM, Datuk Awang Kadin berkata, karnival itu juga bagi meningkatkan kesedaran tentang gaya hidup sihat. Pelbagai aktiviti menarik dirancang antaranya pertandingan autoshow, motorshow, e-sport dan mewarna kanak-kanak. Turut diadakan kempen derma darah, pemeriksaan kesihatan, jualan rahmah dan jualan pakaian terpakai. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahira. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.